Okey ya, kita mulakan. Hari ini kita mulakan daripada ayat 189. Baik ya, terjemahan dah diletak, tinggal kita nak tafsirkan ya, ayat 189 ya, sampai ayat 19 ya, 90 ya, 190. Okey, saya masuk mula. Suratul A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Tuhan yang telah menciptakan ia akan kamu daripada diri yang satu. Diri yang satu iaitu Adam. Ya, mula-mula Allah ciptakan manusia ni Adam. Ya, sebab itu Adam tu adalah bapa manusia. Atau disebut sebagai Abu Bashar. Abu Bashar, bapa manusia. Ya. Kalau iblis, ya, itu bapa ya kepada segala jin. Jadi Allah ciptakan jin, ya. Allah ciptakan iblis dulu, ya. Jadi iblis tu jadi bapa kepada segala jin. Jadi macam Adam, bapa segala manusia. Ya. Hanya beza iblis dengan Adam ni, ya, Adam ya, mati atau wafat. Ya, sedangkan iblis dia minta kepada Allah dipanjangkan umurnya, minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Artinya, ya, iblis sampai sekarang masih hidup sampai hari kiamat. Hanya seorang ni lah iblis. Tapi anak buah dia matilah mengikut ajal. Ya. Kalau semua jin tak mati, penuh dunia ni. Kita berjalan pun tak dapat. Ya. Pendek kata sesak dengan jin. Ya, tapi jin yang lain tu jangan salah faham. Dia mati. Ya, sampai ajalnya mati. Macam manusia juga. Hanya satu saja iaitu iblis. Bapa jin ini. Yang tak mati. Ya. Jadi kata Allah telah mula-mula ciptakan manusia dari diri yang satu iaitu Adam. Waja'ala minha zawjaha. Dan telah menjadikan ia daripadanya akan pasangannya. Lias kuna ilaiha, supaya ia bersenang-senang kepadanya. Ya. Jadi kalau Allah ciptakan Adam saja, sudah tentulah kemurungan seorang saja. Sebab itu Allah jadikan pasangannya untuk dia dapat bersenang-senang, berborak, berbual-bual. Ya. Falamma, maka manakala taghasyaha, maka manakala telah mesra ia akannya. Hamalat hamlan khafifan, telah mengandung ia kandungan yang ringan. Famarat bihi, ya, lalu telah melalui ia dengannya. Maknanya kandungan itu ya, daripada ya, awal ringan lalu dilaluilah sehingga kandungan itu berat. Ya. Falamma asqalat, maka manakala ya, asqalat ya, telah berat ia, ya, kandungan tadi dah berat, ya. Da'awallah, telah menyeru keduanya kepada Allah Rabbahuma, iaitu Tuhan keduanya. Lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Demi jika telah engkau berikan akan kami anak yang soleh, nescaya kami mesti jadi daripada orang-orang yang bersyukur. Ya, setelah kandungan tadi berat, ya, dia berdoalah kepada Allah, minta supaya dia dapat anak yang soleh. Ya, macam ya, kita semua pun ya, ada berdoa demikian. Ya, minta kepada Allah Ta'ala supaya ya, dapat ya, anak yang soleh. Ya. Kebiasaannya macam itulah. Sebab itu Nabi Adam dulu dan Hawa juga, dia berdoa supaya anak yang dilahirkan tu sebagai anak yang soleh. Falamma atahuma, maka manakala telah ia berikan akan keduanya solihan, anak yang soleh. Mana lahirlah ni anak tadi. Ja'ala, telah menjadikan ia berdua lahu baginya, bagi Allah, syuraka, sekutu-sekutu. Fima atahuma,
ya, pada apa yang telah ia berikan kepada keduanya. Ya. Jadi, ya, ceritanya bahawa setelah ya, Adam dan Hawa ya, dapat anak atau lahirlah anak tadi. Ya. Lalu diceritakan bahawa ya, anak ini ya, tidak hidup. Ya. Dan dikatakan bahawa ya, iblis dia mengelilingi. Ya, anak ini katanya tidak akan hidup, kata si iblis. Ya, melainkan kau namakan dia ya Abdul Haris. Abdul Haris. Ya. Abdul Haris. Haris ni nama iblis ya. Orang Yahudi dia panggil iblis tu Haris. Ya, kita orang Islam panggil iblis. Ya, kalau orang Kristian dia panggil Azazil. Ya. Dia nama dia punya badan yang sama, iaitu iblis. Ya. Sebab itu kalau ingat, kalau kita nak meletakkan anak cucu ya dengan meletakkan Abdul ni mana hamba, ya, pastikan depan dia Asmaul Husna. Ya, tak kira Abdul Ghafur ke Abdul Wadud ke dan sebagainya, tak kisahlah, tapi yang penting depannya adalah ya, Asmaul Husna, nama-nama Allah. Jangan sesekali bila tak termasuk nama Allah, itu dikatakan sebagai kita telah sekutukan Tuhan. Sekutukan Tuhan dengan meletakkan anak itu. Ya. Sebab itu ya, iblis dia menyuruh si Adam ni meletakkan Abdul Haris. Abdul tu hamba. Haris tu ialah iblis. Jadi hamba kepada iblis. Ya. Kita, orang Islam, kita menyebut iblis. Itu saya kata. Orang Yahudi, ya, iblis namanya Haris. Ha alif, ha kecil ya. Ha alif rosa. Rosa. Ya. Ha alif rosa. Haris. Ya. Sebab itu, ya, kadang orang suka nama anak Haris. Ya. Dia tidak ingat, tak tahu ya, sejarah dia. Haris itu ada nama iblis. Ya. Orang Kristian dia sebut Azazel, orang Yahudi sebut Haris, orang Islam sebut iblis. Ya, nama yang sama, orang yang sama. Ya. Jadi, ya, jadi namalah dinamakan. Bisikan syaitan itu suruh meletakkan Abdul Haris. Jadi hal ini juga jadi pengajaran kepada kita. Ya, jangan sesekali dah dapat anak tadi, kita letakkan bukan hamba Allah lagi, dah letakkan hamba syaitan. Ya. Contoh, kita anak-anak ada setengah kita letak Abdul Muttalib. Ingat tak? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu bapa Nabi. Ya. Tahu tak hamba? Abdul tu hamba. Muttalib bukan nama Allah, Muttalib. Muttalib tu makhluk. Ya. Jadi hamba kepada makhluk Muttalib ni. Abdul Muttalib tu memang bapa saudara, tapi dia bukan ya, nama Islam. Dia nama jahiliah. Ya, bukan nama Islam. Jangan kita kira, oh itu bapa Nabi. Abdul Muttalib memang bapa Nabi, tapi nama tu nama jahiliah. Ya. Sebab itu saya katakan hati-hati kalau nak meletakkan nama Abdul, pangkalnya. Ya, depannya mesti letak nama Asmaul Husna. Ya. Ataupun Abdul Dunia, hamba dunia. Jadi hamba kepada dunia itu dikira nama-nama syirik namanya. Berhati-hati. Ini yang berlaku kepada Nabi Adam. Ya. Jadi ya, dia diberi cobaan. Ya. Anak itu dikatakan tak bernyawa, suruh meletakkan nama Abdul Haris. Ya. Fa'atallahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan.
Jadi sebenarnya hal ini ya tidak berlaku kepada Nabi Adam, tapi ya ini adalah peringatan bahawa ya jangan sekali kita sampai tergoda dengan bisikan-bisikan ini ya, sebab biasanya bila seorang itu dia nak dapat anak, maka dia terfikir nak meletak nama. Dia terfikir dalam terfikir jangan letak nama, iblis pun masuk. Nah, kau namakanlah nama ni. Sedap nama ni. Macam tu. Ya. Sebab itu di setengah orang-orang tua-tua kita dulu, dia kalau nak bagi nama, dia jumpa dengan Tok Imam. Tok Imam dia tanya, apa yang patut nak bagi nama anak aku ni ya, yang elok. Macam tu dia tanya orang alim lah, maknanya dia tanya orang alim. Ya. Imam juga, tapi setengahnya tak alim dalam bahasa Arab. Jadi dia pun kadang alim sekadar boleh jadi imam, jadi baca tahlil tu dah jadi imam dah. Ya. Tapi dalam bahasa Arab dia tak tahu. Ya. Atau pun tak boleh juga jadi orang yang tahu kurang-kurangnya kalimah-kalimah itu. Tanya. Ya. Atau sebaiknya. Kadang kita tak tahu, takut nanti ya, nama tu bila dah dilekatkan, dah diregister, nama tu pula buruk jadinya. Ya. Contohnya misal kata ada di Tanjung Karang, di Tanjung Karang tu, ya dulu ingat tak kita heboh dengan menukarkan babi dengan sebut hinzir. Hinzir ada satu ketika tu, hinzir, surat khabar pun sebut hinzir. Ya. Barulah perasan yang budak ni namanya hinzir. Ya, rupanya hinzir babi. Dia tak tahu. Ya. Tanjung Karang tu. Ya. Orang Tanjung Karang. Jadi rupanya ya anak-anak dia yang dinamakan tu adalah babi. Sebab dia ambil di Quran. Dia ingat Quran semua elok. Dia punya nama-nama tu ada nama baik, ada nama buruk kan. Dia ambil daripada Quran, hinzir tu. Ya. Jadi baru dia tahu maknanya babi. Ya. Dan sekarang dah orang sebut babi lagi, tak ada sebut hinzir lagi. Sebab bila sebut hinzir macam tak geli. Ya, bila sebut babi tu geli. Dia tukar babi balik. Dulu sebut hinzir. Ya. Sebut hinzir macam tak geli je. Macam itulah ibaratnya. Dah tukar babi sekarang ni. Ya. Tak tahulah babi macam mana boleh kita letakkan nama tu babi. Sedangkan bahasa Arab babi pintu saya. Pintuku babi. Babun, pintu, babi, pintuku. Ya. Bertukar jadi dapat nama babi pula. Ya. Pintuku kalau bahasa Arabnya lah. Ya, babi. Macam nama perempuan Maridah. Wah, cantiklah. Maridah, sedap. Ada kat Seremban Taman Maridah. Nama anak pemaju tu diletakkan kat taman tu, Maridah. Rupanya Maridah ni maknanya perempuan yang durhaka. Ya. Biasa syaitan dalam Quran ni, syaitan nama Maridah, syaitan yang durhaka. Ya. Digelarkan kepada syaitan. Jadi tak sedar juga nama tu mana derhaka, yang derhaka. Ya. Sampailah sekarang kalau pergi Seremban kat Senawang, carilah Taman Maridah. Itulah Maridah. Ya, Taman Durhaka. Ya. Inilah cerita kes Allah beritahu. Ya. Berhati-hatilah kan, ya, dalam meletakkan nama tadi. Nama itu pun ya, nama syirik namanya. Ya, nama sekutukan Allah. Sedangkan Allah dah bagi kamu ya, anak. Ya, bersyukur dengan dapatnya anak tadi. Bila dapat anak, diletak pula hamba kepada syaitan. Selain Allah tu mana syaitan? Abdul Dunya jadi syaitan, Abdul Muttalib jadi syaitan, ya, Abdul Haris syaitan. Jadi selain daripada Allah tu jadi hamba syaitan. Patut ke macam tu? Yang Allah bagi, ya, kemudian ya, diberikan kepada hamba syaitan, jadi kepada hamba syaitan. Itu tak patut. Ya. Ayusyrikuna. Kejap. Kejap ya.
Ayushrikuna ni dah letak terjemah belum? Cuba buka mic seorang. Bagi tahu dah. Belum letak makna ya? Okey. Okey. Letak mana sekarang? Ayushrikuna, adakah mereka sekutukan? Adakah mereka sekutukan apa yang? La, tidak. Yahluku, ia ciptakan. Syai'an, akan sesuatu. Wahum, walhal mereka. Yukhlakun, mereka diciptakan. Wala, dan tidak. Yastati'una, mereka berupaya. Lahum, bagi mereka. Nasron, menolong. Wala, dan tidak. Anfusahum, diri-diri mereka. Yansurun, mereka tolong. Ayat 193. Wa'in, dan jika. Tada'uhum, kamu seru akan mereka. Ilal huda, kepada petunjuk. La yattabi'una, tidak mereka mengikut. La yattabi'ukum, tidak mereka mengikut akan kamu. Tidak mereka mengikut akan kamu. Sawa'un, sama sahaja. Alaikum, atas kamu. Ada'autumuhum. Di sini dengan makna sama ada. Sama ada. Da'autumu, telah kamu seru. Akan mereka, hum tu. Sama ada telah kamu seru akan mereka. Atau. Antum, kamu. Somitun, orang-orang yang diam. Ayat 194. Inna, sesungguhnya. Allazina, segala yang. Tada'una, kamu seru. Min, daripada. Dunillah, selain Allah. Ibadun, adalah hamba-hamba. Amsalukum, seumpama kamu. Fad'uhum,
maka serulah olehmu akan mereka. Fal yastajibu, maka hendaklah mereka perkenankan. Maka hendaklah mereka perkenankan lakum bagi kamu. In kuntum, jika adalah kamu. Shodiqin, orang-orang yang benar. Ayat 195 ya. Alahum, adakah bagi mereka arjul, ada kaki-kaki, yamshuna, mereka berjalan, biha dengannya. Am atau lahum bagi mereka aidin, ada tangan-tangan, yabtishuna, mereka mencapai, biha dengannya. Am atau lahum bagi mereka ayun, ada mata-mata, yubshiruna, mereka melihat, biha dengannya. Am atau lahum bagi mereka azanun, ada telinga-telinga, yasmahuna, mereka mendengar, biha dengannya. Kul, katakanlah oleh engkau, ud'u, serulah olehmu, syuraka'akum, akan sekutu-sekutu kamu, Suma, kemudian kiduni, perdayakanlah olehmu akan daku, Fala tunziruni, maka jangan kamu beri tangguh akan daku.
maka jangan kamu beri tangguh akan aku. Baik, saya masuk dulu ya. Ayat yang ke-191. Ayusyriku nama la yahluku syai'an wa hum yukhlaqun. Adakah mereka sekutukan apa yang tidak ia menciptakan akan sesuatu, walhal mereka diciptakan. Makhluk Allah ini, dia tak dapat ciptakan apa, melainkan dia sendiri Allah ciptakan. Ditujukan kepada berhala-berhala. Berhala-berhala yang disembah. Ya, dia tak dapat nak buat apa, tak dapat nak ciptakan apa, sedangkan berhala itu orang yang menyembah itulah yang membuatnya. Ya. Ini nak menceritakan kepada mereka yang begitu jahil tentang sembahan berkaitan dengan berhala-berhala ini. Supaya mereka sedar kedudukan apa mereka sembah. Pertama, Allah bagi tahu yang berhala itu tak dapat ciptakan sesuatu. Dia sendiri yang kena ciptakan. Wala yastati'una lahum nasron wala anfusahum yansurun. Dan tidak mereka berupaya bagi mereka menolong, dan tidak diri mereka tolong. Maksudnya, berhala itu tidak dapat memberi pertolongan kamu. Dia sendiri pun tak dapat nak tolong dirinya sendiri. Seperti satu kisah di Thailand, berlaku banjir yang tsunami dulu tu. Jadi gajah lari. Gajah ni dah tahu. Dia lari ke daratan. Rupanya gajah dah tahu nak tsunami ni. Kemudian sami-sami yang di kuil tadi bila tahu berlaku tsunami, dia pun lari. Sami-sami buta ni pun lari juga. Tengok-tengok patung-patung tadi yang mereka sembah yang apa tu, ditinggalkan. Tenggelam dia. Itu dikatakan patung tu sendiri pun tak dapat nak tolong diri dia. Dia pun tenggelam. Jadi macam itulah ibaratnya. Jadi orang patung itu tak dapat nak menolong orang yang menyembah. Dia sendiri pun tak dapat nak tolong diri dia. Itu bahasa dia. Kemudian terangkan lagi, wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Dan jika kamu seru akan mereka kepada petunjuk, tidak mereka mengikut akan kamu. Kalau seandainya yang menyembah ni dia mengajak berhala tu berjalan di jalan yang lurus, contohnya suruh berjalan, suruh ikut dia tak akan ikut. Dia duduk je situ. Kalau terbeliak ialah matanya. Macam itulah. Dia tak akan mengikut. Itu maksudnya. Kalau kamu seru kepada satu jalan, suruh dia pergi, tak akan dia pergi. Sawa'un alaikum, sama saja atas kamu, atada'uhum am antum somitun. Sama ada telah menyeru kamu akan mereka atau tidak kamu orang-orang yang diam. Maksudnya, sama saja. Kau panggil dia, kau seru dia, ataupun kau diam, patung tu tetap macam tu je lah. Kalau terbeliak, matanya macam tu. Kalau pandang atas lah. Macam tu. Itu maknanya. Kamu seru ke, tak seru ke, sama saja patung macam tu lah. Ini supaya mereka boleh berfikir. Terkadang ni syaitan ni yang menutup sehingga otak ni tak boleh nak berfikir demikian. Merasa elok menyembah patung tadi. Baik, innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya segala yang kamu seru daripada selain Allah, ibadun, adalah hamba-hamba amsalukum, seumpama kamu. Kita kena ingat, kalau kita seru orang yang dah mati,
Ya, kita seru orang dah mati, dia adalah hamba-hamba Allah seumpama kamu. Buat apa kita seru dia? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Saman, ya itu, ya ini. Kita seru dia. Ya, dia tu makhluk, hamba-hamba seumpama kamu. Yang kita nak seru Allah, yang kita nak minta Allah. Sebab itu puan-puan, jangan berdoa seperti doa begini. Ya Allah, ya Rasulullah. Salah ya. Kita sama berdoa Allah, kudratnya, kuatnya sama dengan Rasul. Salah. Kita kalau nak berdoa, doa ya Allah saja. Jangan ya Allah, ya Rasulullah. Salah. Ya. Itu dah syirik. Sebab Rasul tu makhluk, hamba. Dia bukan Tuhan. Yang kita nak seru Allah. Baik. Pada umum, maka serulah olehmu akan mereka, falyastajibu lakum. Maka hendaklah mereka perkenankan bagi kamu, in kuntum shadiqin, jika adalah kamu orang-orang yang benar. Kalau benar, Allah silakan. Serulah. Ya. Serulah patung-patung itu. Ya. Kalau benar, ya, dia boleh perkenankan, silakan. Ya. Jadi ini satu cabaran. Serulah. Kalau mereka boleh perkenankan apa yang kamu nak. Alahum, adakah bagi mereka arjul, ada kaki-kaki yang suna, biar mereka berjalan padanya, dengannya. Perhatikan, berhala itu ada tak kaki? Ada. Boleh jalan tak? Itu di soal macam tu. Am lahum aidin ya betishu nabiya, atau bagi mereka ada tangan-tangan, mereka mencapai dengannya. Ya. Nampak tak berhala tu ada tangan? Ada. Dia kadang sampai 8 tangannya. Dapat dia tercapai. Kalau lalat dia hinggap kat muka dia, boleh tidak ditampar lalat tu? Jawabnya tak dapat. Ya. Am lahum ayun yubsiruna biha, atau bagi mereka ada mata-mata, mereka melihat dengannya. Nampak tak mereka ada mata? Ada. Nampak ke dia? Yang kau datang ke apa, nampak? Ya. Ini soalan-soalan supaya manusia ni boleh fikirlah sikit. Fikir. Ya. Am lahum, atau bagi mereka azanun, ada telinga-telinga yang yasma'una biha, mereka mendengar dengannya. Maknanya berhala tu ada telinga tak? Ada. Bolehkah dia dengar apa yang kau serukan? Jadi soalan-soalan ini supaya manusia apa? Fikirlah. Kenapalah sembah berhala? Itu maknanya. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, ud'u syuraka'akum. Serulah olehmu akan sekutu-sekutu kamu. Sumaki duni, kemudian perdayakanlah olehmu akan daku. Fala tunziruni, maka jangan kamu beri tangguh akan daku. Allah suruh cabar orang-orang musyrikin Mekah. Ya, engkau panggil engkau punya tuan-tuan berhala tu, kemudian dia suruh buat tipu daya atau helah, ya, atau nak mengapa-apakan aku, silakan. Jangan bagi tempoh-tempoh lagi. Jangan tunggu. Sekarang pun tak apa. Ya, kalau berhala tu boleh mengapa-apakan aku, berhala itu boleh memudaratkan aku, silakan. Cuba buat. Ini nak menunjukkan bahawa berhala itu tidak ada kuasa. Ya. Berhala tetap berhala. Batu tetap batu. Ya. Jadi dia tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi kenapa pula orang kacau berhala tu kena sampuk? Kadang tak boleh cakap, tak boleh apa, dia tak boleh buang air. Ya. Bila kacau berhala tu. Ya. Kita kena fikir. Ya. Kita ni akidah tak kuat. Bukan akidah kita macam Nabi Ibrahim. Ya. Bukan akidah kita sekuat Nabi Muhammad amalannya. Jadi kita janganlah sewenang-wenang nak mencabar. Ya, buat macam tu. Kita kacau berhala, pecahkan berhala lah contohnya. Ya, atau kita maki-maki berhala. Ya, tak betul, kita kena sampuk. Jadi nak faham. Berhala ni asalnya tak ada apa-apa. Ya. Bila dah disembah, barulah jin tu duduk kat situ. Hari-hari dah dipuja-puja, jin pun dah duduk situ, jadilah dia penunggu. Penunggu berhala. Jadi berhala tu tak macam tu, tak boleh buat apa. Penunggu ni lah yang jentik kita. Yang mengacau tu, dijentik.
Lalu tak boleh kencing, tak boleh berak, tak boleh bercakap pun ada. Atau meracau-racau pun ada. Itu penunggu dia. Ya. Tapi kalau kita kuat akidah kita, penunggu tu pun makhluk, lemah dia, tak boleh buat apa. Tapi yang buat ini sombong, bongkak, ya. Konon dia lah yang kuat, dia tak tahu kuasa Allah Ta'ala. Jadi, ya, itu dikatakan, yang mengacau tu adalah penunggunya. Ya. Kena faham tu. Ya. Inilah ceritanya yang berkaitan dengan akidah. Ya, sebab itu ya, hal ini adalah berkaitan dengan hal akidah. Kalau kita silap, ya, maka silaplah langkah kita. Jadi untuk Quran biar sampai situ dulu. Akan datang kita sambung lagi, insyaAllah. Minggu depan ambillah ya, satu pelajaran lagi untuk suratul A'raf. Jadi kita sambung hari ini dengan pelajaran Sorof ya. Pelajaran Sorof. Kejap ya.